Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alah, dia nak juga start dengan tapi kenalah kena bismillah. We have to start with nama Allah. We have to say thank you to Allah for everything, right? So duduk quorum dah jadi 4 orang malam ni. Alhamdulillah. So again, bismillah, alhamdulillah. Selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. We are not here, kita tidak berada di sini melainkan dengan kuasa Allah SWT. Alhamdulillah. Dengan rahmat Allah SWT. Today is 15 December 2020. We are getting older, hopefully wiser. Dan ada malam ni kita ada quorum kita dah complete lah. Sebenarnya dia ada. Every episode tu dia dah ada. Dia dah ada. So malam ni paling banyak pahala. Betul. InsyaAllah. Amin ya Allah. So Wan, Member team kami yang paling ninja. Ustaz cakap ya Allah. Wan, I want you to look back first. What do you want to look back at 2020 ni, apa yang you nak tengok belakang dan bersyukur ke atasnya, ataupun you nak complain ke? I don't know. I'm asking you, what do you want to specifically look back and talk about tonight? 2020 kan? Yes, 2020. Apa end of the year tahun lepas? Lagi topi dah, awal-awal lah lagi topi. End of topic lagi. End of the year Okay. 19 kan? End of the year. So Okay. kiranya macam beginning of dia ambang lah kan. Tapi kita So, tengah imagine. Saya dah start end of kiranya awal tahun tu Okay. dengan pergi vacationing with my friend Hafiz Hamidun Alright. dan Aizat Jaafar ke Bangkok. Right. Okay. So waktu tu kita dah clear betul-betul habis kan. Kita balik Alhamdulillah tahun ni dapatlah saya buat saya sebelum ni saya seorang arranger. Saya penggubah penggubah muzik kan. Right. Pembuat muzik. Okay. Orang bagi kita melody, lagu, komposer bagi lagu, kita buat arranger back BTS punya orang lah, Okay. behind the scene punya orang kan. Tiba-tiba tahun ni actually beginning fourth quarter 2019 ada hamba Allah yang datang mendekati saya kan. Okay. Nama dia Ikhwan Fatana. Masya-Allah. Dia seorang komposer yang meningkat naik lah. So dia approach saya untuk jadi macam duo lah. Alhamdulillah dengan Partnership adanya lah, partnership lah. Saya fikir benda ni macam tak ada siapa lagi lah yang hantar dia, memang Tuhan lah yang bagi bawa dia. Wan dah kenal Langsung dengan Ikhwan sebelum dia datang tu dah kenal dah. Tak kenal, even tak kenal langsung. Tak pernah duduk dalam studio sekali, tak studio, pernah tiba-tiba- berbual. Ya, tiba-tiba another friend, manager Monkey Bone waktu tu, Azlan Al-Bukhari, Azlan. call saya. Okay. Wan, Ikhwan Fatana nak jumpa lah. Adalah benda projek. So kita jumpa, kita 3 orang jumpa. The Sit down, mutual bulan mutual 9. So tiba-tiba saya tak sangka kan, sebab saya susah untuk nak open up dengan orang kan. Saya susah nak percaya orang. Tiba-tiba kita dapat that click tu cepat sangat. Kita dapat click tu. Alhamdulillah. And then kita dah compose banyak lagu, alhamdulillah, sampai sekarang ni kita berterusan. Right. So 2020 ni Itulah dia. 2020 saya dapat produce untuk apa Sufian Suhaimi. Saya dapat produce untuk Aliyah, Datin Aliyah, Right. dapat produce untuk Adira 2 kali. Masya-Allah. Dapat produce banyak lagi lah hati-hati Aris Music kan. Intim tak sebut Intim ada. Intim tu memang dah kerja gigi sebelum ni. Intim daripada dulu lagi. Memang dah berhenti kan. Memang The dah last kerja person that I was hoping that I akan jangka kontroversi akan timbul daripadanya. He is the last person. gigi. Saya lupa cakap. Saya sebut pasal sonok cakap Tuhan hantar kan. Intim pun sama betul. Manusia yang a group of people yang paling baik yang sebenarnya nampak lah. Masya-Allah. I agree. Masya-Allah. So that for dalam Intim 2020 bukan ataupun nasi, daripada hujung 2019 itulah perkara yang Alhamdulillah. Wan Saleh antara perkara yang tertinggi dalam senarai perkara yang perlu disyukur oleh Wan Saleh. Dan juga kita semua lah, insya-Allah. Baguslah Wan Saleh dia 2020 ni dia sebut benda yang best dia semua. No, dia juga benda pasal dia saya- start end 2019. Dan fokusnya, scope dia diri dia saja dulu. Ya, correct. Tu career wise lah. Yeah. Tapi benda-benda lain, personal life tu masih dia takut lama. Mesti dia takut dalam ni. No, it's okay. At least ada takut. No, serius sama ni. Ada orang tak bertakut. Aduh. Setengah orang dah dalam dah 6 feet under lah. Understood. Dah tak ada chance lah kan. So as Personal long life, as betul. as long as we have chance, as long as ada kita nyawa, ni mula lah ni Fuh. emotional ni kan. Sebenarnya Too tak early? sikit. Is it too early Yes, for me to get emotional? Nak jadi emotional bang. Jadi ada sikit lagi nak sambung. Okay, Ujung-ujung at the end of the year, banyak benda tiba-tiba dalam industri nasyid berlaku. Sebab diorang dah mula faham untuk macam nak approach government to get grants kan. Yeah. And then two parties
satu from Munshid, the body that governs Munshidin in Malaysia, Right. and also Intim sendiri dapat grants, two different grants. Dua-dua untuk buat event lah. Right. So dua-dua event tu berlaku dalam masa dekat ni. Yeah. Dalam masa bulan 12 ni. Alhamdulillah lah, I hope I end the year with a high lah, alhamdulillah. I think you have. Maknanya awal pun bagus, Yeah. hujung pun bagus. Oh, masya-Allah. But it's banyak kerja, stressful sikit biasalah. Alhamdulillah. Macam kerja kat tadi kan? Alhamdulillah. Setengah orang. Betul. Kerja It's a good miss problem. rezeki. Betul. Saya panggil It's benda good ni good problem. Betul. Good problem. Lagi baik banyak sangat kerja daripada tak ada kerja. Lagi-lagi betul. kalau kita kerja freelance kan. Ya bro. Saya cakap kat Wan, orang call kan. Orang call tanya Wan busy kan, ada lagu nak buat kan. Kita macam busy tau. Kita punya dalam fikiran macam aku ada banyak kerja. Tapi bila orang same guy tanya, apa yang kau tengah buat sekarang ni? Kita tak boleh nak list down apa yang kita tengah buat ni. Pasal that thing running, that thing pun running, Yeah. tak ada benda yang siap. So kita dah jadi macam Okay, I've lost track. always wanted to ask Banyak you. tu, alhamdulillah. I've always wanted to ask you. Good problem. Do you maintain do you write down tak? Macam your appointments, or is it everything here? Semua dalam Ah. betul, itu masalah sebenarnya, betul. No, is it a problem or a good thing for you? Sometimes it's problem. Kita pernah berlaku something yang tu sebab Why don't you write it down? Kenapa why don't you put it down? malas. Is that the only reason? Malam ni dia macam No, jadi tak sakit apa. perut. Malas saja is okay macam nak cakap. Okay, that's a general reason. But you malas tapi you boleh, I mean so far out of you punya kebolehan mengurus 97 times out of 100 times saya ingatlah. Tiba-tiba ada which is a high kadang-kadang percentage. Which is a high. kadang-kadang tu, tapi No. sedihnya kadang-kadang tu dengan orang yang saya sangat-sangat hargai, orang yang sangat saya care, kadang-kadang saya terlupa. Kita tertinggal. Kita macam rasa culas lah, rasa tak best. Kataan hari ni culas. Telinga kau nak kena pulas, perangai kau sebab culat macam tu. Macam mana? Berani rap depan OG. Saya dah tak involved. No, but again, if you can do it, I mean, adakah Wan Salim melatih diri Wan untuk mengurus jadual dengan menggunakan minda saja? Every time saya jumpa app baru kan, ada to-do list baru. Oh, best lah. Hari tu je guna. Hari tu je isi dia tu dah macam. So rajin mendownload dah. Ya, correct. Benda tu ada lagi di widget tu, widget cantik kan. Kosong, you don't have anything today. Padahal banyak kerja. Alright, itu nanti mungkin I need a separate session to Correct. dig deeper on how you manage your time. Somebody lah, not only you. Mungkin ada orang kat luar sana pun yang mengurus masa dia, harian dia, mingguan dia, bulanan dia. Maksudnya target you semua Faham. in here. Yeah. Your monthly target. Saya your weekly target. macam sekarang ni dah mula belajar nak satu, don't compare with Correct. other people. Yeah. Satu lagi ialah your pace definitely tak sama dengan orang lain. Okay. Ada orang yang macam Betul. terror gila. Memang Tuhan dah bagi benda. Somebody boleh duduk buat muzik tu dalam setengah jam. Boleh siap Yep. the whole music. Somebody kena perah sebab you the other word your skill tak jauh macam your needs your bukan challenge, your skill, Vision, your Objective. taste, your taste dah jauh dah, your skill tak Oh, sampai yeah. kan. Kan you tahu apa yang nak capai tu, tapi you tak ada kemahiran untuk nak Betul. buat tu. Right. Tu benda-benda macam tu lah yang menghalang, yang tarik kita kan. Tapi tak nak lah mempersalahkan tu. Pasal ramai je orang yang kita tahu macam tak boleh main pun kadang-kadang, tapi dia he or she managed to buat. Alright. Betul. Okay. So far you've been talking about all your ni dengan music kan. But okay, how does that help you? Macam we know kita semua Takkan saya melalui- seorang je ni? No, you are the nanti lah. Sekarang no, because you baru. Jadi star malam ni. Are you feeling the heat right now? Alhamdulillah macam sebab Macam kena saya rasuh lah orang kita ni. ada kimia dia. No, are you ada pressure kan? Do you feel pressure? That we are Kimia? focusing on you? Jarang kita dengar. Are you Kami feeling jarang pressure mendengar. that we focusing on you? No, alhamdulillah, Kan? alhamdulillah. No, but Alhamdulillah. apa tadi does your focus on your music tadi, on your kerja harian tu membantu tak dalam you melalui fasa masa kita shoot first episode tu dah
dah baru keluar PKP. Yeah. First episode duduk. Kita start bincang masa duduk. I came to start dengan dia dulu early May. And then I went to see both of you, ingat tak? I went to see both of you and then I pitch the idea korang semua, tapi itulah masya-Allah. Lepas PKP ya, mulia sekali kita buat kita rekod di apa Sejangkang. Yeah, shout out to bakal Pak Mentua. Yeah, I'm wearing this. I'm wearing this at Sejangkang. Warisan Hall, Warisan Studios. Shout out to Wahir. Wahir, Redha dengan anak dia Redha. Masya-Allah. Saya bagi 5 hal. Dahsyat. Very good host. So hari tu kira first time lah kita buat kan, dan Yes. dan waktu tu Wan jaga audio bersama-sama dengan diorang juga. Yes. Dengan Abang Awun nama dia orang, abang tu. Yes, Awun, masya-Allah, luar biasalah. So my question tadi, adakah benda tu membantu you untuk mengurus waktu PKP tu, mengurus fasa yang kita masuk tu? Tak boleh pergi, tak boleh kan PKP kita tak boleh keluar kan, 3 months. Tapi that time kita dah macam longgar sikit kan. Masa shoot dah longgar lah. Tak masa awal-awal tu. Jadi perbincangan kita pada hari itu juga perbincangan tentang PKP juga, tentang Coach. Datuk Syed Zainal. Betul. Yes. Datuk Syed Zainal discuss macam-macam kan tentang kewangan, tentang apa semua berkaitan dengan PKP kan. Yeah. Sebenarnya balik pasal PKP tu kan, semua orang pun tiba-tiba je dihempap oleh sesuatu benda yang tak jangka. Kita tak jangka langsung kita kena duduk kat rumah dan tak boleh buat kerja. Betul. Tiba-tiba kita kena tukar cara kita Uncomfortable. dalam masa short term, sekejap. Dalam masa sekejap tu, seminggu ke 2 minggu kita kena fikir dah macam mana kita nak meet dengan orang, macam kita nak buat muzik, macam mana kita nak record. Benda-benda tu banyak cabarannya, tapi alhamdulillah kita belajar banyak juga benda. Banyak belajar kan sebenarnya. Sebenarnya banyak belajar. Yang sampai jadi pitam tu lah. Betul. Okey. Siapa yang tak tahu Pitam, Persatuan Imam Terawih Amatur Malaysia. Yang keluar di waktu episod pertama duduk. Golongan pitam ni dia muncul seakan-akan cendawan selepas hujan. Betul. Rentetan daripada wabak COVID-19. gitu. Ramai orang doktor-doktor yang pening kata. Siapa pula yang pitam ni dia kata. Betul. Tapi benda tu bagus tau, sebab ada kawan-kawan yang dia macam segan, malu, dia rasa dia belum sampai level dia menjadi imam. Yang ni dah terpaksa dah. Correct. Keadaan dah terpaksa nak jadi imam. Ini dipanggil sebagai cabaran tu akan mengeluarkan lagi kita punya kebolehan kita yang sebenar-benarnya. Kan macam tadi lah kan, sebenarnya bila dah tak boleh waktu tu yang berfikir macam mana nak rekod. Sebenarnya boleh. Before this, artis tak ada fikir pun nak ada audio interface, nak ada mikrofon sendiri kat rumah kan. Sekarang ni everybody and their moms ada And their mom ada mikrofon masing-masing. Betul, ada tu ada ring light. Ya, ustaz kau macam mana ustaz? Ada one. How do you put that in okay, so kita first episode tu we talked about apa kata, kalau tak salah saya talked about first we were in recovery, survival mode. Yes. Survival mode. So how apa kata surviving ni has been for mankind. Oh ni dah masuk dah falsafah. masuk Dia cerita mankind ni. mankind kan. Dia cerita, dia sebut In general lah. Betul. So maksudnya if you look back right now, ketakutan ataupun our fear of things being pandemic itu sebenarnya is not really something that we cannot overcome. Ya. Out of our hands. Betul tak? Tapi dia macam ni lah, cara senang nak cakap dia ialah tahun ni kita hilang 6 bulan. Kasarnya lah. Seolah-olah kita macam kita 6 months tu kita macam dah tak apa benda kita buat gitu kan. But the question is hilang tu in terms of what? Betul ke hilang? Sebab you produce so many. Betul. Itulah. Baik, tapi at that range daripada March sampai raya tu kan memang tak ada benda pun yang keluar. Tak adalah 6 bulan sebenarnya daripada Mac sampai bukanlah sampai bulan 9 kan. Sebenarnya ada je kan. Exaggeration is the art of the art of conversation. Art of conversation. Sebab apa saya sengaja betulkan ni. Saya berjanji saya tak akan exaggerate lagi. Saya sebut ni sebab ramai orang cakap benda tu. In fact ada orang cakap 2020 hilang terus. Kan? Ada orang sampai cakap aku rasa macam 2019 lepas tu terus 2021. Macam cepat lah. Betul tak rasa macam cepat this year? I feel 2020 berlalu dengan cepat. Depends pada how kita manage juga sebenarnya kan. Sebab macam tadi kalau saya dengar tadi Wan punya yang dia produce tadi, macam-macam artis dia boleh produce tadi. Agak
So maknanya Ramai je bro. belum dapat produce, kita tak sempat. Tiba-tiba aktif dia nak tu. berhenti nyanyi dah. Dan banyak hasil. Dia pancing aku. Betul. Kau produktif sekarang masalahnya. Betul. Cuma je tu kan. Okey, cerita pasal pancing kan. Dia baru start dia punya usaha sama dengan Ikhwan Bertanah tu rekaman. Is it how this spell? Rekaman rekaman. Dia R-E-K-A-M-N. dua maksud. Satu rekaman, a man who creates kan. Betul lagi apa rekaman. Memang rakaman lah. bahasa Indonesia Bahasa- tu bahasa- rakaman. Right. So cerita pasal pancing tadi duduk pancing juga kan. Hari tu nak pancing bang, baru ada seorang artis tu dia buat DK bang. Dia punya YouTube pencanak bang. So I think you should do. That's how dia baca. No, it's good. It's good tapi satu. Sebelum rekaman you were not a full-fledged entrepreneur. Betul tak? Betul. Rekaman was your first full-fledged Yes. effort in Business being sendiri. entrepreneurial effort. Betul tak? First baby lah ni. First baby. Was that like tu lah cakap tadi tu. Adakah dia tiba alamak aku baru nak start berniaga? PKP, pandemik. Faham. Did you ada tak perasan? Actually ada juga pasal kita ada projek yang tengah running waktu tu yang terpaksa di hold terus kan sampai habis tu kan. So sepanjang tu kita tak ada gaji lah kan. Tapi actually just before I dengan Ikhwan buka kita punya studio tu after PKP sebenarnya. Right. Ya before that kita dah bekerjasama tapi kita base dekat Intim. Kita ada studio betul set up betul. Lepas tu kita along the way sebab kita banyak artis yang mainstream bila datang Intim kan jadi awkward. Jadi awkward dan pelik so kita macam kena ada studio. So itu cerita dia panjang lah. Kita dapat tempat, alhamdulillah kita masuk bulan 6 baru kita masuk. Waktu yang dekat Intim tu adalah 2-3 benda yang kena berhenti. So tiba-tiba lepas habis PKP tu kita start sama balik dekat tempat baru. Tempat baru. Alhamdulillah, betul. Kita tak nafi ada orang yang 2020 dia memang hilang. Maknanya dari segi contohnya bisnes yang tiba-tiba lost terus. Kan? Banyak. Memang sangat banyak. Travel agencies contohnya. Yes. Kan? For example. Memang habis terus. So 2020 ni macam daripada mungkin Januari, Februari, Mac ada habis sampai Disember. Kan? Terus lost. So memang dia akan jadi empty. Tapi untuk individu tu, setiap satu individu tu sepanjang tahun 2020 ni dia akan ada banyak benda dia belajar. Of course company dia yang tutup ataupun stop sekejap lah kan, hibernate sekejap. Tapi dia sendiri daripada bulan Mac tu sampai Disember ni berapa banyak dia boleh belajar, berapa banyak yang dia kerja. Kan dia terpaksa cari kerja lain. Kan Macam dia Masyak kan itu dia lain. cerita kan pasal dia duduk diam waktu PKP kan. Tu episod berapa kita? Episod previously episode kan. Syah The Incident. Yang ada insiden tu. The Incident. Janganlah sebut The Incident ya Allah. Please. Tapi time tu ada dapat idea tu. Kan. To get the idea tu. Kadang-kadang idea tu ada tapi dia belum masak lagi tau. So kadang-kadang masa tu untuk idea tu masak yang timbul dalam daripada kita punya subconscious naik ke kita punya conscious. That's kadang-kadang you need to keep quiet lah. Okay. That's from me lah. Yeah, good. Okay, one last question. Selalunya you will not entertain invitations to be in front of the camera. Why did you say yes for this duduk ni? Wow. No, because I asked you to sekarang. Especially he tonight plays. lah. He is a musician also. Dia pandai main yang Accordion. Accordion. Kemudian dia punya ni. Keys lah, orang saya So keys I lah. asked you once, can you play for me? Bang, I don't play. Betul. Sampai sekarang kalau orang tanya nak minta perform saya memang. And then jarang. But why did you want to come in Sebab front of the camera? bukan main. Bukan main. Oh, tak ada kena dengan muzik lah. Sebab saya frankly saya kalau dalam bidang muzik saya arranger ataupun programmer. Saya bukan player, bukan musician. Saya musician tapi saya bukan player. Bukan player, bukan performer. Saya ada. I cannot perform well bila ada orang tengok. Saya tak boleh. Ya Allah, cerita pasal performer. Ahmad. Tapi ni ramai yang tengok ni. Oh, InsyaAllah. Did I perform well? Okay. So far okay. okay. So far audio okay. Tapi ni bukan muzik. Dia kan Itulah music. sebab bukan muzik. You have gone over the boundaries of the house rules. Remember house rules? Can you list down the tambah? Ada 2 huruf Jawi tu tak boleh sebut. Okay, no. Tadi point sebut pasal performing. I think during PKP, Ahmad dia ada buat satu inisiatif penghibur. Was it during PKP? He did beberapa episod. Ini satu insiden and I follow. Do you know about it, man? Do you know about his initiative penghibur tu? Where he goes live on Instagram. Yang suruh orang hiburkan dia. Ya, dia hiburkan dia. Terbalik kan? Terbalik. And then Kenapa tak continue bang?
Kita selalu problem dia is bila kita buat tu pukul 9 sampai pukul 11 tu macam peak time tau untuk internet. Yes. Jadi pada saya lah, kat phone saya punya connection okey. Connection diorang tak betul. Right. Bukan tak betul, connection diorang yang tak stable. Lagging sikit ke bagian so waktu tu. lagging. So dia punya kaedah he goes live on Instagram, so everybody goes watch his live and then dia pilih lah. Okay, siapa yang nak hibur aku pada malam ni? So ada, okay kita cuba yang ni. So first few episodes it started kira macam biasa je lah. Tu episode tu I was watching. Ada mamat ni. Okay bang, okay dia on. Ultimate pilih dia. Okay kau nak buat apa ni? Saya nak rap boleh bang? Okay, go ahead. Tapi saya ada nak mencarut lah bang. Rap tu mencarut. Boleh bang? Go. You know Ahmad lah kan? Okay, go. Waktu dia pun start. Dia nak mencarut tu kan? Dia lupa lirik. Allah. Dia lupa. And then Ahmad tu masuk. Itulah kau. Allah nak selamatkan kau daripada. Bro, dia bagi bola tanggung bro. Is it good? Dia terror. Dia dah lupa, dah tahu terror ke tak? Tak. Dia punya performance dah hancur dah. Oh ya. Tapi yang best tu dia tak. Tapi baiknya dia tanya dulu lah. Bang, lagu ni rap ni tak izin. Minta izin nak mencarut. Ahmad okey. Dia freedom of expression. Oh, Dia nak betul dia. mencarut dia punya pasal. Kan? Tapi Yalah, rupa-rupanya Allah Ta'ala nak tunjuk. terus berpeluh. Tapi inisiatif macam tu lah. You know, those ideas that come. And then duduk also probably I can categorize in that dalam ruangan itulah. So we found, I mean, bila kita dah dalam macam mana perumpamaan dia, kalau kita dah dalam satu posisi yang kita rasa stuck, naluri kita sebagai insan yang Allah dah berikan ni, we are survivors. Instinctively, secara ni kita akan cuba untuk survive. Betul. Siapa nak mati apa? Okey, dah start okey, tak apalah matilah. Tak ada. So, tak ada. kalau yang selama lemah pun antara kita yang akan cuba tolong. Can you relate Betul. this to can you be Ada orang kan, dia tengok cerita seram-seram dekat TV kan. Dia kata kalau aku tengok pelakon kan dahsyat betul dia nak survive. Kalau aku kan aku rasa biarlah aku mati je lah. Tapi dia tak ada dalam posisi pelak tu pun tak apalah. Tapi that person is Tapi not sebenarnya really sebab kita tak ada waktu tu. Ya. Kalau kita berada di tempat yang begitu, memang kita pun memang akan nak selamat. Memang manusia ni memang Allah Taala jadikan macam tu. Memang dia akan cuba untuk survive. Dan daripada kita lahir, daripada kalau kita belajar daripada sperm ovum semua tu pun semuanya sampailah kita mati. Dan memang kita nak survive. Tapi manusia ni problem dia nak survive tu dia tengok dunia aje. Correct. Dia lupa yang dia kena survive kat akhirat tu. Yang itu je lah kadang-kadang kita menyebabkan kita kita lupa benda yang lebih besar, yang lebih panjang. Seolah macam kita lari daripada semut nak gigit kita kan, padahal ada harimau kat belakang. Yes. Jadi kita sibuk dengan semut yang apalah ngacau semut ni. Ngacau kan. Kita ngelak dia padahal harimau nak baham kita biarkan. So saya punya phone tu. Saya punya phone. Okey. Donald Trump message. Dia kata Ngaku kalah. Okey. Tak mengaku kalah. Takkan ngaku ya. Dia dah electoral college dah confirm kan dah. Ini tadi balik semula tadi tu. Padahal dia nak survive tu. Dia nak survive. Dia punya survivor point tadi adalah dia seolah-olah macam apa ni Donald Trump ni lah yang bawa mesej ni. Dia pengkaji boleh kata dia bukan tak tahu yang apa yang dia buat tu akan mendatangkan mudarat kepada orang, tapi dia peduli apa? Dia aku. If I can amass sebanyak ini duit untuk keluarga aku dan aku punya zuriat, that's fine with me. Pasal dia tak ada faham tadi yang playing dia punya ada agenda tu. Dia is for something Dia bukan tak tahu, dia not stupid kan. If you look kan recent election ni, kalau kita boleh berbual lah sikit, we can touch it. Still almost half of Americans still vote for him. Yeah, correct. Betul. It was a shock to me. Yes. It was so clear to us yang tak ada degree tinggi-tinggi, yang layman ni, it was so clear us that he is tapi dia banyak benda yang dia punya dasar-dasar dia menguntungkan American. So kita tak boleh nak cakap kenapa Amerika, sebab Amerika pun banyak sokong dia sebab dasar-dasar dia banyak menguntungkan. So almost half kan, almost half of the country. Seolah-olah Biden kena bawa keluar dia punya whole arsenal. Obama kena turun. Kan? Michelle Obama kena turun. Semua kena turun. Betul.
So, apa-apa pun, yalah, kita memang dilahirkan untuk survive actually. Ya. Ya, bila. So kalau COVID-19 ni ke apa pun, akhirnya kita akan nampak rupanya manusia ni dia boleh survive. Dan dia perlu survive. Dan dia nak survive. Dan akhir sekali Allah Ta'ala memang bagi kita satu the will kan. Ya. Kita ada will power tu sendiri. Memang kita nak survive. Dan Allah Ta'ala bagi kita tools juga. Sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita je lah tak nampak tools tu. Sampai kita rasa macam aku tak boleh. Daripada awal lagi aku dah tak boleh. Benda ni yang problem sekali sebenarnya. Ya. Benda paling besar sekali bila kita kata aku memang takkan boleh punya. Yeah. Aku kalau jadi memang aku takkan boleh survive. That's me. No. Saya selalu You fikir. survive. Saya selalu fikir. Bukan hal survive tu. Saya rasa saya tak bagus berbanding orang lain. Saya fikir selalu macam tu. Yeah, that's No. why Yeah. now Allah suruh engkau jadi usahawan. Ya. Sebab engkau akan belajar. Lepas ni kalau engkau belajar usahawan, it's like everything. Okay, maybe this is a bit personal, but you once shared with me, Abang Irwan, I am not as thick-skinned as you guys. You once said that. When now you are in this position, you dah tersangkut. Contohlah, if orang dah married, there's extra mouths that we have to think about. Oh, wife, children. So do you still apa orang kata? Alah, aku tak boleh. That thick skin, that term thick skin tu kan, I can use that I have no more fear in terms of trying. I have fear of Allah, maksudnya kita diajar jangan sampai tak takut. We have to have fear because fear and hope tu it's like dua benda yang sayap. yang jaga kita. So kita jangan too hopeful. Allah tak apa, Allah akan ampunkanlah. Jom hati dululah. Kan yang PKP mana setengah daripada manusia tak percaya pun ada virus. Dia still party apa? Ya. Mas tak nak pakai, dia tak percaya. So survival and then apa kata? If you kena relate first episode lagi, and then recovery. Tu Seth was talking about how we recover kan. Dia cakap pasal Petronas masa tu tak ada orang nak beli minyak. So macam mana nak recover? Betul-betul mesra kan. Macam mana nak recover? Government, inilah kita punya apa orang kata? Surrounding sekarang lah. Our own case sekarang in Malaysia kan. How whole system. are we recovering kan? Second episode kita cakap pasal apa? Second episode we're talking about just three of us. I remember it was still here. Merdeka. Merdeka. Hijrah. Hijrah. Dekat-dekat kan 2 hari tu. Hijrah dengan hari merdeka. Hari kebangsaan. Dan itulah merdeka yang sebenarnya juga. Yeah. Betul lah. Memang dia ada kaitan yang cukup rapat dengan COVID-19 dengan apa semua. Betul merdeka. Sebenarnya memang kita nak kena merdekakan diri kita juga sebenarnya. Yang tadi tu tadi orang cakap rasa macam aku ni tak bagus macam orang lain apa semua. What you need is merdeka actually. Merdeka daripada kena compare dengan orang lain. Kan? Tak habis-habis nak kena compare dengan orang. Aku punya kita letakkan par tu dekat apa? Terlalu tinggi. Untuk Dia tak diri mesti. sendiri apa? Kita ialah musuh diri kita sendiri. Bukan terlalu tinggi pun actually. Tapi kita meletakkan kita mesti macam orang lain. Kalau orang boleh buat lagu setengah jam, aku pun kena buat lagu setengah jam baru berjaya. So kita meletakkan meter tu macam tu kan. Sedangkan sebenarnya berjayanya kita dengan berjayanya dia dua benda yang berbeza. Different. Kayu ukur berlainan bro. Kalau waktu periksa mungkin sama waktu SPM contohnya kan. Itu standardized test. Itu standardized. Which we can have another episode to talk about education. Education. I have a lot of itu cerita lain lah kan. Dekat island punya cara education punya lain pula apa semua kan. So memang berbeza tu, tapi yang ni lain dalam hidup bukan macam tu kan. Kita tak boleh samakan macam exam SPM. Jadi kalau kita letakkan macam SPM memang kita akan frust lah. Kenapa kau dapat markah 90, aku dapat markah 50. Padahal kita tak tahu rupanya markah 50 tu kadang lebih tinggi lagi. Sebenarnya sebab 50 per 50 dia 90 per 100. Sebenarnya. Ada ulama tu kongsi yang really open up my mind. Dia kata, do you know how many doors tu untuk masuk syurga? Tahu tak berapa banyak pintu ke syurga yang ada? Kau nak tahu tak? Seberapa banyak jumlah manusia daripada Nabi Adam sampai ke akhir. Itulah bilangan. That's the number of peluang. There is everybody has the opportunity. Pintu tu ada. Open pula tu. Itulah gitu kalau kita buka lagi. Sebab rahmat Allah lebih luas daripada azab. Kasih sayang Allah Taala lebih luas kan. So maknanya memang peluang tu sentiasa ada. Maknanya. Dan memang berbeza pun kita tengok pun cara orang kejayaan ni berbeza-beza dan itu yang menyebabkan kalau kita tengok diorang tengok aku punya kejayaan yang ini maka dia rasa content dengan benda tu okey
Alhamdulillah. Yeah. Betul. Itu that apa itulah yang saya tuju. Kan, mudah-mudahan. That's what I strive for. Oh gitu kan. Yes. Oh, okey. Itu saya nak dapatkan tapi sangat sukar nak shiftkan your mind. Ya, yalah, betul-betul. It's Sebab not, memang dia daripada- bukan macam ni je. Dia bukan petik jari je. Malam ni kita tengok duduk terus jadi Betul. terus berubah. It's a lah. process. It's a process. It's a long process. Which I currently am arguing with a few people. The beginning of that process is to admit your weakness. You have to admit it. That you have a problem. Saya ni macam saya cakap macam the incident. Kan? The incident. I have had, tak tahulah, saya punya sejarah saya dengan equipment ni, dengan electronic stuff ni, they just don't like me. Saya punya. They just don't like me. Ada Okey. Kan, antara Sampai kita warna tiga, merah tu. tapi again, if we understand the perspective, there must be a wisdom behind why it happened to me. Yeah. You know what I mean? So that also, I mean, having good friends also helps. First, you have to admit that you have a problem, which is not a weakness. Some people think they have to front. Pergi itu yang orang sibuk pakai baju cantik-cantik pasal dia nak hide dia punya dia nak hide dia punya weakness. Betul. Kan? Actually kita perlu identify lah apa kita punya weakness. Yeah. Dan kita tak payah nak compare dengan orang. So orang tu tak ada weakness tu. Aku ada weakness tu. Yeah. Kan? Kita ada kekuatan kita juga. Tapi kita ada strength yang dia pula tak ada kadang-kadang kan. Even kalau dia ada pun dah tak apalah, dia ada strength tu, dia tak ada weakness tu. Dalam bab ini Ya. mungkin bab lain pula. Satu, yang keduanya pula sekarang akan datang kita tak tahu. Yes. Betul. Kan? Lagi 5 bulan, lagi 5 tahun, lagi apa semua kita tak tahu. Kan? Macam tadi ideas contohnya kan. Nak buat lagu setengah jam tu. Mungkin sekarang dia ada idea banyak macam tu. Lagi 5 bulan kita tak tahu dia ada idea sama macam tu juga ke. Wan, I need to tell you Wan, you are very blessed because the focus is on you tonight. If I can. Itulah saya if macam I can, nak- saya if I cuba can, nak if I can. shift No. Saya rasa kita kena namakan episod Wan Saleh lah. Kan? Cuba nak shiftkan. No, The one with Wan Saleh. Friends punya episode tadi. Friends punya. The one with. The one with. The one with Wan. InsyaAllah. Second episode, we talk about Merdeka and Hijrah. Hijrah. That was a good episode. And then kita punya chemistry pun we got better, alhamdulillah. Betul. Dan kat situ kita nampak yang we ada apa orang kata bukti nyata yang we have to continue, kan? So third episode, where the incident happened. Third episode, kita jumpa, kita dapat we got Shah, CEO. the CEO Brothers, and founder of Nurflix, Yeah, correct. kan? Have you watched anything on Nurflix yet, Wan? Not yet. Why not? Dah. Dah. Ada. Oh, tak tahu. Belum. You can download it dekat Ahmadnya coming out soon, apa Mat? The Call. The Apple Call user. coming out soon. Kenapa tak? Ustaz Dia Syed pun masih coming out. dekat Play Store je. iOS Belum lagi. mungkin waktu duduk ni keluar dah ada dah. InsyaAllah. Ustaz Mudah-mudahan. punya dah 2 Tapi dia ada web base macam Netflix. Dia ada web. web base ada. Ustaz is talking about, Ustaz Sekadi talking about Imam Ghazali. Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali lah. Beautiful kitab, Masya-Allah. So And we talked about diam ataupun bercakap baik Yes, ataupun bercakap baik diam. ataupun diam. Atau diam. Very good episode actually. It's a very good. Banyak. Which adds to my frustration on No, the I don't incident. want to tapi banyak konten yang best. Yes. Nanti kita akan Dia insyaAllah paling kita pendek akan tau. Setiap episod kita yang paling pendek. Maybe. 1 jam 4 Yeah. minit. Tapi padat bro. Macam halfway tu episod tu macam banyak benda best sebenarnya episod ni. Momentum dah cun dah. bercakap baik ataupun diam. Ya, correct. Kita bercakap baik dan diam. True dan diam. Dia tak diam tapi tak rekod. Okay. Kena tembak. Yes. Bercakap baik dan diam. So that was the incident. Kalau yang kita refer tadi the incident tu lah. Nanti they will see. I mean the episode is not out yet. So nantilah kalau ada kita punya loyal fans setakat ini yang ada Kita yang akan follow, potong-potong, insyaAllah. InsyaAllah. But we will not let that episode go to waste. Yeah. We will make something out of it lah, insyaAllah. Apa pun dia sebenarnya ada kesinambungan dengan tajuk-tajuk tu, semua ada kaitan sebenarnya. Yeah, and although there was the incident, I need to point out that that was the first night kita bekerjasama dengan Dar Media. Betul. Allah Tepukan. Allah send us. Allah Pusing send kamera, us pusing Dar kamera. Media. Kalau nak tahu Haziq Patutnya ada, tadi betul lah. Syam Tadi ada. idea kita kamera biar nampak kameraman lah kan. Yasin ada tonight, and then Syafiq, and then Masya Allah.
Kalau yang Dengan Saim. yang Saim pun ada. Faris, masya-Allah. The Nur El Hikmah family from day one, they were very supportive, subhanallah. Alhamdulillah. And then apa? Kalau yang follow gelombang ilmu, gelombang majlis ilmu, dia orang pasti tahu tentang Darmedia. Darmedia. Masya-Allah, thank Terima you kasih. for that. Alhamdulillah. That was the third episode. Yeah. So I will change my focus to being thankful for Darmedia instead of the incident. Okay? No more talking about the Sorry. incident. Okay, habis. Okay. Alright, Kita habis. move on. Habis. Nampak tak cara fikir positif tu? Cari yang positif note sekali tu antaranya adalah Darmedia punya. Yes. And then they are also here with us tonight, 4th episode, the last one insyaAllah for 2020 ni. And then, okay, done talking about 2020. Apa-apa yang dah berlalu is done Apa already. Abang Ahmad, Ustaz, Abang Irwan sendiri? Nanti dulu. Belum boleh. Saja je saya. That was my attempt. Tanyalah, what do you want to know? Okay, what do you want to know? Sekarang ni kau tanya. What do you want Okay, to saya know? tanya. Sepatutnya kata antara cara untuk defend yang paling bagus adalah attack. Yes. A good set of Okay bro. Okey. Malam ni ada bola, tiba-tiba ada bola. Abang Mat, lepas you said you nak stop performing, Kenapa dia attack balik? kan? How many songs have you written still since that day? 4-5 lagu. 45 lagu. Berapa bulan dah release, dah keluar. Tak keluar sebab diorang rasa ni time yang tak bagus untuk release. Kan, I rasa time yang bagus untuk release tapi orang rasa tak bagus. So kan dia tuan punya lagu tu akan kena putuskan nak bila. Faham. Saya dah tak Beza opinion. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia kan dia nak celebrate lagi. Wan, you biasa jalan. Cara Bagi dia saya, macam okay, banyak. Lemah. Dan Saya masih saya pula. tak jadi kompleks. Abang So Saleh, kena tanya Tak, kau tanya seorang satu. soalan satu Saya tanya soalan sama je lah. Ustaz, apa kejayaan Ustaz Jangan pada tanya tahun jangan tanya berapa lagu lah. tak. Apa kejayaan Ustaz pada tahun 2020? Apa ya? Biasa Abang Irwan selalu I would say, sebutkan. okay, I jawabkan dia. Dia ambil inisiatif untuk belajar lebih mendalami ilmu teknikal. Masa Betul. PKP tu, Betul. dia dah nampak yang penyampaian dia terbantut pasal dia tak boleh keluar. Bukan, terbantut pun is not the right term lah. Maksudnya, he needed to find a way, terkendala. Sebab Saya orang yang selalu ceramah mana-mana kan. Seluruh Malaysia kan. Tapi ramai orang tak tahu yang saya lebih suka duduk di rumah. Specifically saya lebih suka duduk di bilik. Which is surprise to me. Kan? Saya pun. Kan? Sebab saya adalah seorang yang sangat introvert. Saya suka duduk dalam bilik. Okey. Kan? Jadi bila tak boleh keluar berceramah, sebenarnya satu benda yang best. Yes. Benda yang seronok sebenarnya. Faham. Tapi bila COVID ni dia memaksa kita kan. Tapi kalau duduk je dalam bilik, macam mana pula kita nak mengajar? Macam mana kita nak mengajar? Nak mengajar memang tak boleh lah. Siapa nak dengar kita? Tapi COVID ni menyebabkan orang terpaksa juga belajar daripada ustaz yang berada dalam bilik. Yep. Kan? Jadi alhamdulillah. Jadi sekarang ni saya boleh mengajar daripada dalam bilik. Kan? So bilik saya kat belakang saya renovate sendiri Dah ada kan? soundproof DIY. sikit. Dah, yes. DIY sendiri semualah. Beli wallpaper sendiri. Saya belajar semua tu lah. Semua pun online lah kan. Cari kat YouTube semua. Syekh. Who's your Syekh? Syekh Google lah. Syekh Termasuk Abang Saleh. Syekh Google, Ustaz YouTube semua lah. So buat Nak semua. rekod, Bagi kan? cantik semua di belakang semua bagi cantik lah. Kan? Ini apa tu lantai pun tukar semua tau. Jadi semua sendiri kan. Jadi alhamdulillah belajar benda tu semua satu-satu achievement lah, alhamdulillah. Benda tu interesting lah. Dia rasa macam puas hati lah. Dia kata blessing. And if I might Sebab kita add- ada lot of time on our hands. Kita ada macam-macam benda kita boleh buat. Yeah. And if I might add, people like him and Ahmad, kalau betul lah pemerhatian saya, they don't really have to do it. Betul. But they understand that when you go out and face such challenges, yang dapat benefit yang paling banyak is you. Mengajar adalah belajar. Faham. Buat lagu, ingat senang ke nak? Kalau if I ask me lah, his catalog, Yes. Introvert lah. Aku pun introvert. his catalog is dah macam they don't need to go out. But why do they still Mak go saya out? panggil dia done that kind of people yang dah. Yeah. Ya. So lagi best duduk Been rumah there, done mengajar. that, Mana nak tanya, mana lagi best, mana lagi susah? Duduk kat rumah mengajar ataupun keluar mengajar? Tapi dia tidak jawab soalan tu. Dia bukan senang ataupun susah. Dia Suka tak suka? suka tak suka. Penat tak penat. Nak dapatkan reaction orang. Kita bila introvert sebenarnya bila dia keluar dia penat.
Understand. Kan? Jumpa orang ni penat. Jadi bila kita balik tu kita ada sikit energi kita drain. Ada konsep ni Mak Salim punya konsep dia kata tiap-tiap orang ni dia ada social battery dia. Yeah. Wow. So lain orang lain. Different. Bateri ada Capacity, extrovert dia yeah, biasanya yeah. bateri dia besar. Yeah, yeah. Kita main bateri kecil. Bila dah habis tu macam cukup lah aku nak balik. Yes. Satu bateri besar tau. Satu lagi dia recharge lah. Dia auto recharge bila jumpa dengan orang dia recharge kalau orang extrovert. Yeah. Dia jumpa dengan orang bateri dia recharge tau. Yeah. Dia lagi suka lagi bertenaga tau bila jumpa ramai orang. Yeah. Tapi kita bila jumpa tu kita jadi penat. Jadi letih. Kita rasa bila aku nak balik. Kan memang dia tu. Saya kalau ceramah mana-mana pun jauh-jauh sebab saya suka drive. Yeah. Sebab saya nak balik cepat. Yes. Saya tak suka untuk ceramah dekat Pahang ke, dekat Kedah ke, dekat Johor ke. Organizer minta nak sediakan hotel, kita kata no, tak apa. Saya nak balik. Kan nak balik. Banyak kemudahan belum tak payah dia beli, tak payah dia keluar bajet lebih untuk hotel. Betul. Dari flight pun tak payah. Yes. Flight kita nak balik. Kan? Dan flight kita akan berjumpa lebih ramai orang. Sama ke Ustaz? Kan? Flight kita akan berjumpa lebih ramai orang dekat lobby, dekat apa semua, dekat lounge. Kita akan jumpa lebih ramai orang naik flight, ada orang kiri kanan apa semua. Bila kita naik kereta kita seorang. Ya. Dah kita je. Dia macam ni, kita panggil unpopular opinion. Sebenarnya apa? Saya mungkin kita bertiga atau apa. I think I'm the same sebab also, ramai orang, majority of people cakap penatnya duduk kat rumah ni. Ya. Sampai stay at kita, home, yeah. kita alamak, kenapa dia fikir situ, kenapa Yeah. aku fikir lain, kenapa aku fikir aku lagi suka di rumah daripada Okey. So jadi jawab soalan Ahmad tadi, mana lagi senang? Okey, mana lagi kita suka? Yes, of course kita. Cuma senang mengajar, of course mengajar berdepan, tengok muka orang, of course lebih lebih mudah. Lebih mudah bila kita bercakap dengan orang nampak muka dia. Betul. Dan tapi hari ni sekarang ni dah ada juga yang macam Google Meet semua tu kita nampak juga muka dia orang. Cuma tetap takkan sama lah. Sebab saya tengok apa Intim ada buat rekod masa PKP, pergi setiap minggu macam rekod ustaz tu ustaz ni kan, ada satu minggu tu pergi rekod Ustaz Samsul debat kan, pergi kena pergi 9 lah. Kan kita tahu dia kelakar gila kan. Tapi that day dia sangat tak kelakar. Sangat tak. Saya fikir sama apa ustaz sama macam performer juga. I mean in a way that you guys perlukan reaction apa pelajar students kan. Macam performer perlukan reaction tu. So kalau apa audience you diam je, you pun tak kan. You feed off each other, yes. Macam Ustaz Samsul debat itu dia tak ada lawak langsung macam sebab dia depan kamera kan, seorang-seorang macam faham benda tu. And also the topic that is talked about. Probably. Kalau tak salah, Ustaz Zaid boleh confirm ke ni. Kalau tak salah cerita dia almarhum, how do you say almarhum ke arwah? What the better term untuk almarhum pada yang dah meninggal. Almarhum maksudnya yang dirahmati. Yang dirahmati. Almarhum Nik Aziz. Kan? They say if you talk about stuff, if you talk about bukan non religion ataupun non religion stuff, dia akan macam very tired. But if you talk about benda yang religion, and masa tu dia dah memang dah umur dah ni, dah bukan tua, dah lanjut lah, dah emas, golden age. Tapi when you talk about benda agama, he will light up seolah-olah macam dia muda lagi. Bincang pasal benda yang dia suka. Faham. Bincang pasal benda yang dia suka. Your interest lah. Interest. So the topic lah. Tapi yang so tadi maksudnya tu the interaction and the topic also tadi matters interaction lah. satu. Kalau dari segi rohaninya banyak ulama sebut keikhlasan student tu dia akan help sebenarnya. Qualitative factors betul. Yang tu kita tak boleh nak ukur dengan mudah lah. Tapi ikhlasnya orang The yang teacher will feel yang belajar sama ada dia feel ataupun Allah Taala kurniakan, sebab jadi Allah nak bagi pada student yang ikhlas tu. So Allah bagi through the guru, the teacher. So teacher tu jadi sebab aja. Tapi teacher tu boleh bercakap dengan baik sebenarnya sebab anak murid tu. Sebab anak murid tu ikhlas. Jadi Allah nak bagi ilmu pada dia. Jadi teacher tu pun boleh cakap dengan bagus, dengan best, dengan kelakar, dengan apa semua dengan lancar semua kan. Sebab student tu bagus. Student tu ikhlas. To go another step further, if that teacher realizes that fact, it will make that teacher feel very humble. Because dia tahu he's there because of that guy. It will make that teacher feel very humble. Kam min masyhur bi barakatil mastur. I remember that. Dan media can confirm this. Habib Ali said it. Satu majlis dulu. Awal Darul Murtaza. Kam min masyhur. Maksud tu ulama ramai. Apa maksudnya? Berapa daripada yang masyhur dengan berkat orang yang di belakang tabir.
Kamin masyhur bi barakatil mastur. Ni kita kat depan ni, orang tak nampak. Ni kat belakang ni, belakang belakang kamera. Nah. Hisham duduk kat sini. Orang tak nampak lighting kena pasang tadi. Habib recently and then Ustaz Syed pun selalu, Ahmad pun selalu. Satu event, kami masyhur because of the understanding of that bi barakatil mastur I want one event with him. Ada orang rela. Dia pergi jumpa rela tu dulu ambil gambar. Irwan, tolong ambil gambar. Faham. Dia raih orang rela tu. Orang lain semua beratur nak ambil gambar dengan dia. Tak ada. Dia raih. Dia kata, masya-Allah. Faham. You get me tak? Oh, ni dah mula emotional, dia nak nangis ni. Kan? Betul lah, Yelah, betul. Memang that realization tu mahal. Nah, betul. Jadi pentingnya juga kita ada students yang ikhlas. Maksudnya kalau macam mungkin performer, dia mungkin juga perlukan audience yang betul-betul nak mendengar baru dia boleh menyampaikan dengan baik. Kalau audience tu mungkin ndak-tandak je kan. Tapi itu dari segi mungkin kata apa, secara psikologi je semata-mata. Secara psikologi psikologi betul juga. Maknanya penonton yang menyokong tu akan lebih menguatkan semangat. Kan even football pun baru-baru ni kan orang discuss benda tu kan. Bila dah datang ni kan balik kan. Dekat stadium dekat stadium, bila empty stadium kan berbeza dengan bila ada ramai orang. Dekat Dia jadi macam training. Betul. Yang paling dekat dengan kita ialah kita ni. Macam mana kita feed off each other kan. Tapi itu kita kata dari segi psikologi. Tapi bila dalam bab pengajian agama apa semua, dia ada satu lagi faktor lebih besar, iaitu keikhlasan, keberkatan. Kedua-dua belah pihak tau. Keikhlasan ni bukan saja yang belajar, tapi yang mengajar tu pun betul. Betul. 3. Habib Ali kata dulu, ingat korang Aziz ada tak? Dalam media ada tak masa tu, masa rakaman Muhammad Ku kat TV3. Kita bincang kat luar studio masa tu. Habib kata dia ada 3 parti. Orang yang kita depan kamera, orang yang jaga kamera dan orang yang akan tengok kat rumah nanti. Tiga parti ni kena ikhlas, baru ilmu tu baru dia connect. Faham. Salah satu tak ikhlas, lancar. dia tak salah satu tak ikhlas. lancarlah. Salah satu tak ikhlas, dia punya rumus tak cukup. Tapi tak mengatakan yang ikhlas antara yang tak cukup tadi tu tak dapat manfaatnya, tapi nak katakan the full equation, tiga-tiga mesti ikhlas. So there is the challenge for us, for them and for the audience lah. For all of us lah actually. Dia ada elemen teamwork juga. Ada. Dan kalau kita faham semua konsep ni, menyebabkan sebenarnya kita akan lebih confident, lebih yakin. Kalau macam kita sebagai, contohlah kita kata kita introvert, kadang-kadang keyakinan diri tu ada kurang. Macam Wan sendiri lah banyak kali sebut benda tu, banyak kurang sikit benda tu, nampak orang lebih hebat dan sebagainya. Tapi bila kita fikirkan bahawasanya benda ni semua dia ada kaitan semua sekali kan, bukan aku je. Kan? Kita akan lebih confident dan kita sampaikan apa yang terbaik yang kita boleh. Dah cukup. Kan? Dan aku tak payah jadi macam orang lain pun untuk benda tu sampai. Kan? Kalau Allah Taala nak sampaikan, sampai juga. Macam saya sendiri dulu saya compare juga. Aku tak reti cakap macam dia orang. Petah gila dia orang cakap dengan kelakarnya, dengan susunan ayat yang punya best punya apa semua kan. Aku tak reti macam tu. Kan, aku tak ada talent macam tu. Tapi bila kita fikir balik kan, sebenarnya yang sampaikan pada hati, yang sampaikan pada hati manusia ni Allah Taala. Betul. Aku pun yang terbaik dah lah. Dia macam sebab dia bila ustaz tengok tu kan, ustaz tengok teknikal lah, macam nada dia. Dia punya ritma. Tapi orang yang tengok ni dia tak kisah. Yes, dia betul. kisah Sangat apa aku betul. feel. Dia sama macam ni bro. Sama macam dalam muzik. betul lah bro. Especially Kau music. pakai key apa bro yang dengar tak ni. peduli pun. Betul. Saya Tapi dengan dia, I got dengan- over excited. antara musician akan faham lah macam Wan, kau buat yang ni kan Betul, macam ni yang kau betul. tukar macam ni. Benda ni recently je saya baru sedar, walaupun dah buat benda ni lama dah. Saya baru guna sedar orang tak peduli pun how you get there. Orang tak peduli Feel, pun how feel. you get to the product, to the lagu. Kan? Macam antara ustaz ni akan kau ustaz hari tu kan ustaz punya ceramah pasal Nabi Muhammad ni kan, bila cara ustaz daripada yang ni nak masuk hadis memang lawa. Dia orang dalam feel tu je akan faham. Kan kita dengar kita macam sedap lah ustaz ni. Dah? Kan? Betul. Asal dia ajar macam senang aja. Macam senang je kan. kan? Kan macam ada satu ustaz senang, ada satu ustaz kelakar. Ada satu ustaz dengar macam kita dengar atuk kita cakap, kita dengar macam everything It provides relief. you know. So kita seorang biasa, orang kat luar tu, tapi diorang akan analyse teknik lah. Macam ustaz punya penggulungan tu
Ni apa again Habib Ali pernah kita sampaikan ni. Habib Ali, untuk kepada yang belum biasa dengan nama Habib Ali, adalah Habib Ali Al-Fadil Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid, pemimpin Majlis Taklim Darul Muntadha, yang antara semua kita kat sini semua kita anggap dia sebagai guru lah. Boleh buka Darmedia lah. Boleh buka Darmedia, betul. Follow Darmedia and tolong tengok. Untuk kenal Habib Ali, untuk kenal Darmedia, untuk tengok message. What all of that ramuan semua tu, apa message yang dia nak sampai. Cubalah tengok. You won't regret it, insya-Allah. I yakin you won't regret it. Dan dia pernah sebut ada ulama ni. Okey, dia anak kepada ulama yang seorang lebih besar. Okey, ulama yang lebih besar tu kalau dia berceramah, orang mesti nangis lah sampai orang, maksudnya the effect of his ceramah tu Impactful. outstanding. So anak dia tengok, abah, besok nak ceramah lah abah, boleh tak? Tak payah, kau belum ready. Tapi saya dah tulis ni pak. Okey, cuba. So dia pergi, dia siap lah malam tu, dia tulis pakai, kalau ibadat kita lah, kita pakai semua app yang boleh nak dapatkan spelling betul, nak dapatkan grammar yang cantik, susun kan. Okey, sampai masa okey bas, siap. Dia naik, dia cakap dengan apa teks semua tu dah hafal. Nobody paid any attention to him. Nothing happened. So dia duduk, bapak dia naik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semalam saya mimpi ada kucing makan ikan lah. Oh, kalau ibarat Habib punya kan. Semua orang nangis. Habib kata, Habib Bas, ada orang faham dia telah culas dalam dia punya kucing curi ikan. So dah satu maksud telah berlaku. Dia culas dalam solat dia. Yang ni teringat pasal culas dalam zakat dia. Dan ni teringat pasal dia dah curi. Kucing lama dia. Kucing lama dia. Mungkin direct reference. Mungkin kucing dia. Ada literal. Ada yang ingat ikan tu. Aku melepas pakai ikan pasal kucing ni. Kan Ahmad pernah cakap, pernah tanya soalan ni masa first episode. Ini dah best berbual ni. How long? Dah berapa lama berbual ni? Masya Allah. I think we found already lah kita punya quorum. Memang you had to be. Okay. Tak, I think one you have to continue. Quorum kita dah 4, not 3. Duduk now, you have to be. Our quorum is 4. Betul. Walaupun dia tak erti tanya soalan sangat. Tapi kan bang. Sama bang. Ada tapi. Dia tanya satu soalan tu pun dah cukup. Tak berhenti bercakap kan. Hello, check audio. Okay. Dia kata dia tak erti. Tapi sebenarnya soalan dia tu, jawapan dia 10. Macam mimpi ikan tadi tu lah, sama je lah. Sama kucing tadi lah. So maksudnya the effect of dia ujungnya apa? Sincerity Allah punya kuasa lah. Allah chose. Macam semua yang kita cakap tadi. Maksudnya the mimpi was random je. No, he was sincere in he really had that dream. Okay, understood. You know what I mean? Yang tadilah all the components cukup. Dia jujur. Dia tak pandang ilmu tu dia punya. Kan anak dia semalam tu pandang fikir. Faham. Ini kalau ni hebat ni. Ayat ni akan mendatangkan nyangis yang jenis macam ni. Faham. Mengikut buku kitab yang aku baca macam ni, ayat macam ni kalau aku tulis sikit ayat ni, dia akan mendatangkan nangis yang fakta yang tahap 56%. Macam tu. Contohlah. Canggih betul ni fakta. Ni sebab saya dah Tapi betul buat kan. Statistik menunjukkan kan. Siapa ketawa? 9 dari 10 doktor gigi. Nangis. Bila pergi ceramah. So dia betul. Kadang-kadang kita terlampau teknikal sampai hilang unsur keikhlasan tu. And then malah sangat lagi teruk, hilang objektif. Our line. Hilang objektif. Then guess who will come in when kita hilang objektif? Guess who will come and penasihat yang datang untuk Konsultan. Panggil konsultan. Guess who? Hancur. Guess who kan? Setan lah. Dia tunggu je. If we lose that connect, and that guy, that father, he was connected all the time. You worry about Wi-Fi. Apa cakap dengan my children? Gadget ni. You worry about Wi-Fi. Every time we solat, have the intention of reconnecting to Allah. Reconnect and strengthen it. Don't lose that connection. How to not to lose? Jangan tinggal solat. Itu I remind myself juga. Mudah-mudahan 2021 ni kita boleh sampai somehow lah duduk boleh jadi bahagian daripada kita untuk mendatangkan satu solusi kepada umat Nabi Muhammad, kita punya brethren, kita punya saudara, kita punya brothers and sisters all over the world. Kan internet kan? Yes.
tak ada batas sekarang. Somebody in Sri Lanka will probably watch or listen to our podcast. We don't know. That's our hope to Allah Subhanahu Wa Taala kan. Oh, masya-Allah. Betul. Jadi kalau dalam mudah tua ni mudah emosi. dalam Quran Allah Taala secara jelas sebut setan ni, setan punya ucapan dia sendirilah, konsultan tadi punya ucapan tadi. Yeah. Dia kata dia boleh kacau semua kecuali hamba-hamba engkau yang soleh. Hamba engkau yang ikhlas. Yeah. Illa ibadakal mukhlasin. Hamba engkau yang dikurniakan ikhlas. So ikhlas ni Allah yang bagi sebenarnya. So Allah bila bagi ikhlas pada hati kita, setan tak boleh kacau. Yeah. Itu kita punya shield paling besar sekali. Itu yang tadi bila Bible sebut, bila kau dah tak ada, kau punya objektif kau dah lari ataupun kau dah tak tahu objektif kau sebenar, maknanya ikhlas kau dah tak ada. So waktu tu dia boleh masuk. Itulah mana. Waktu tu dia boleh masuk. Dia boleh masuk bila kau tak ada ikhlas. So bila ikhlas ni senang je nak cakap. Banyak orang senang je cakap, ya aku ikhlas. Tak ada aku ikhlas. Tak. Boleh tak kalau kita kata apa benda-benda yang macam depression, benda-benda yang berkaitan dengan mental health tu ada kaitan dengan syaitan? Dia akan ada juga. Dia bukan 100%. Tapi dia ada faktor macam-macam. Dia macam ini penyakit pun sebenarnya. Penyakit semua dia akan ada kadang datang depresi, kadang datang depresi, dia punya faktor-faktor dia. Kan? So termasuk juga penyakit mental, penyakit apa minda kita dan sebagainya. So memang syaitan pun kerja antaranya kan yuwaswisu fi sudurin nas. Memang dia masuk, dia hentam semua. Betul. Dia opportunist bro. Dia opportunist. Dia opportunist. So macam bila kau down tu, dia akan, aku rasa kalau aku cocok yang ni, aku boleh buat dia lagi down, jadi dia macam tak motivated untuk sembahyang. Let's say. Dia try dia cocok. Jadi lah. Jadi. Funny thing is apa dia bulan Ramadan kita boleh tengok apa betapa teruknya kita. Saya kata saya lah kan. Apa dia tak perlu macam bulan Ramadan kan dikunci syaitan. Tapi kita still manage to do bad things. Kan? So maksudnya very easy for the task of syaitan is very easy. Betul sebab dalam Quran sebut syaitan lemah. Okey. Sebenarnya syaitan ni lemah. Dia sebenarnya lemah. Dia bukannya kuat. Dia bukannya kuat mana pun sebenarnya. Tapi kita kalah sebab kita lemah. That's right. Dia bukannya wrestler macam apa. Sebab kita weaker. Itu je sebenarnya. Bukan sebab dia kuat. Kemungkaran akan menang bukan kerana kemungkaran hebat, tapi kebaikan tidak bekerja, kebaikan tak mau bangun awal, kebaikan tak mau bersatu. Itu dah bila dia macam tu kan. Because the good people do nothing kan. People will win because of not the strength or because of not their strength. Not because of their strength. It's because good people do nothing. Itu jelas kan? Betul. Semua antara kita kat sini ada mungkin yang menonton, yang mendengar boleh cari dalil sendiri. Keluar rumah cukuplah. Ataupun dalam rumah you can see it. Betul. Na'udzubillah, we hope kita semua, keluarga kita, orang kita sayang, umat kita semua tak dilindungi daripada perkara macam tu. But that we have to face reality. We have to face, macam tadi, we have to admit that we have a problem. And then we can identify. Tadi Ahmad kata pasal opportunist kan, itu we had a meeting perbincang pasal opportunist ni. Dalam apa orang kata my experience, saya pernah ada satu fasa tu yang saya bergelumang dengan definisi opportunist tu. Opportunist ni orang yang mengambil peluang. Tapi kenapa dia ada negative connotation? I found one beautiful thing. One beautiful saying yang set my mempositifkan, yang set my coordinate straight. Visionaries are opportunists. But opportunists are not visionaries. Dia punya defining factor tu yang explain it to some of us yang tak faham. Visionaries basically yang ada objektif lawan. Orang yang ada ada matlamat. Dia nampak. So dia akan ambil opportunity. Dia akan ambil betul. Dia punya guiding principle tu the vision, the matlamat, the objective. Alright. Opportunist ni dia tak ada pun benda tu, tapi benda tu duit kat situ kan. Dengan duit kat situ. Faham. So dia tak ada matlamat untuk menghindari tak mau buat maksiat. Pada duit kat situ. It's an opportunity, right? Ambil lah. Ada orang lagi bahas, ini rezeki Allah apa? Betul tak? Ada orang rasional kan? Dia beli nombor ekor. Kata dia tak nak beli.
Ni boleh cakap atau tak boleh cakap ni? Aku dapat signal. Okey, kalau tak nak cakap sudah, tak payahlah. No, we don't want to make dosa kering Tak lah. Kita jumpa, lah. tak macam dia jumpa, katakan dia jumpa dompet lah. Dia- Tak, rezeki. Dia rasional. Janganlah yang, you pergilah beli. Nanti kalau kita menang, rezeki Allah nak bagi kita rezeki anak-anak. Oh, dia rasional macam tu. Ada. Ada. Ya, Don't be betul. naive. Itu Don't be ramai. naive. Dia ramai. Yang sebenarnya akhirnya sekali adalah kau punya target sebenarnya apa dia? Kau punya vision tu apa dia? So vision jangka panjang ke, vision jangka pendek ke? Itu je lah sebenarnya. Kau tak nampak vision pun sebenarnya, kau nampak benda depan mata je. Understood. Itu je. Understood. And what is all the ceramah yang Ustaz saya ada kan? What are all the songs, the positive songs, after all the messages dan Ahmad tulis dalam lagu? What are the meaning you put in your chords? Yang kita buat, yang dari media datang angkat kamera. What is the meaning behind all of that? If not trying to remind each other, guys, we have a vision. Kita ada vision. As a umat, we have a vision. We have a goal. Betul. That is the problem. We do with yang kita perlu atasi lah. Yang kita perlu every time we have to. Duduk is one small initiative. I hope that pun cukup lah. Kalau Allah terima kita punya duduk ni, insyaAllah. Maybe pasal dalam media Allah terima. Betul. Mungkin. Pasal dia punya connection lagi kuat. Kan? Ataupun- Nanti nak nangis lagi dah ni. Banyak kali ni nak nangis. Dah tua. Ngantuk. Hello, check media, check audio. Okay. Dia. Alright. Dia Babe. ingatkan kita. Masya Allah. Dia ingatkan kita pasal tu. Dia salah saya. Bukan salah, bukan. Kita tak ingatkan, eh? Bukan. I am the culprit. I brought it up. I made my mistake. Tak, Okay, I want to move on. InsyaAllah. I want to move on. Itu Okay. dia benda teknikal. Yeah. Dia teknikal. Thank you Ustaz Saif for wearing ungu. Mungkin Thank you for wearing ungu. kadang-kadang teknikal pada Abang Irwan tu problem. Mungkin sebab saya yang tak ikhlas malam tu. Ya Allah. Kadang-kadang macam tu tau. Kita tak tahu ini benda. Sebab benda tu boleh jadi je. So kita tak boleh nak kata macam Ya Allah. okay, so your technical yang problem, mesti you punya hati ada problem. Kan? Dia bukan macam tu. Ya Allah. Saya rasa saya Ustaz. Kadang-kadang kita semua tak tahu siapa kan. So mungkin itu sebab. Tapi kalau kita sebagai diri kita, macam saya dulu tulis buku, kalau tiba-tiba hadis rosak, betul tak buat backup. Ada. Macam lagu apa semua pun ada biasa Nah. je. Korang buat lagu ke apa pun kadang-kadang macam tu juga. Kadang macam Dua kali. kan, Waktu belum yang SSD. buat yang shoot ni pun kadang-kadang kan. Yeah. Bila shoot sekali dia tengok hadis rosak lah apa benda tu normal. Kan. Tapi at the end kita kena satu kita kena betulkan niat kita balik. Mungkin aku tak ikhlas. Dan secondly kita fikir balik mungkin Allah Taala nak ajar aku untuk lebih tabah, lebih berusaha lagi Kadang-kadang kan. saya ada reason yang my kepala fikiran saya macam ni sebab saya bila ada benda yang heavy datang, benda yang susah-susah datang ataupun mudarat ke apa benda datang, saya selalunya saya tak salahkan diri. Selalunya kita akan salahkan other forces. Kan? You know what I mean? Biasa tu. So macam lepas tu baru kita astaghfirullahalazim macam. Kan? At that time even kadang-kadang bola pun Okay. saya punyalah bola, kita tengok sebab kita bangun pukul 4 pukul 5 kita tiba kalah. You know what? So berasa macam macam itulah saya macam benda-benda sini. Yang baru ni kalah Arsenal. Okay. Memang sedih lah waktu gelap sekarang Arsenal. Waktu gelap. 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 Sian Arsenal. Okay. Betul. So tapi lepas tu baru kita Yes, reflect correct. balik pada diri kita tengok balik Usaha kan. nak memperbaiki fikiran tu susah. Kena sentiasa berterusan. So itu sentiasa berterusan. Keputusan yalah betul yang kita kata kita perlukan circle yang baik. Iman Yes. turun kan. Yes. Iman itu tu Yeah. pasal kita akan ada circle kawan-kawan yang tolong support ataupun siapalah saudara mara ke apa kan yang tolong ingatkan kita balik apa semua, remind diri kita selalu. Oh, Masya Allah. Kalau can I use that point to end? Because I mean, you want to go on? Tapi best. But I feel like I want to go on forever. Of course. Serious. Malam ni Banyak goodbye. orang pun macam Masya Allah, Alhamdulillah. cameraman pun macam dah nguap dah. Kita kena tangguh lah. Yeah, yes. Kita simpan konten ni. Okay. 2021 pula Yes, nanti yes. insya-Allah. InsyaAllah. Ada idea InsyaAllah. isu nak discuss? No, I want you to tell a story about yang can I say his name yang kita berbual hari tu? Navigator. Can you tell that story tak? Yeah. Can you tell the story, Mat? And then we close with that. Okay, InsyaAllah. part mana ni?
yang dia sebenarnya he's a good person. Oh, yeah. Okay, He has Navigator all the ni dia good qualities, cuma ada one right, you tell Tak ada berawal, tak ada berawal. Navigator ni dia seorang komposer Okay. dan boleh katakan dekat kalau music hip hop Malaysia ni dia paling top lah. Okay. Sebab lagu yang dia buat tu Cik dah banyak memberi impact kepada genre ni lah. Kan? And then saya selalu punya lagu dengan dia. Kan? And dia seorang macam dia beragama Hindu. Okay. Okay? And tapi kita tahu lah, daripada berkenal dengan dia, kita tahu dan dia connected to agama dia lah. You know, so dia selalu macam, bro, we have to do the right thing. You know, tapi benda right thing in general macam, Yalah. bro, kita nak panggil orang ni kerja untuk kita ada budget ke tak? Kita kena bayar dia. Kita kena ni, kita kena tu. So bila kita nak kerja tu, because saya dengan dia ada banyak nilai-nilai yang sama. Yalah. Ada satu yang tak ah. Yeah. Tapi yang lain tu sama, bro. You know, so macam dia macam okay lah, you know. So kadang-kadang benda yang dia buat dia macam saya tinggal kat Ampang, dia punya studio kat Kelang, bro. So nak pergi 1 jam lebih tau. So kena saya kata, Navin, kalau datang jumpa you, sampai kita aku tak nak balik sampai lagu ni siap, sebab 1 jam nak pergi, sejam nak balik kan. So one shot lah. Kita kena lunch, kita kena dinner sekali semua sama lah. Kadang sampai lunch kan, dia kata, Navin, dapat kereta kat mana? Saya, bang, saya baru sampai, ni tengah on lagi ni kan. Sekarang pun satu suku macam ni lah. Bagi saya set up dulu, abang pergi semayang dulu. And the studio memang seberang jalan dengan Masjid Jamik Kelang. Kalau siapa pergi Kelang tu, dia masjid, dia biru cair dengan biru tua. Kan? So saya kata, bro, Navin, your studio kan paling best. Aku seberang jalan je aku sampai masjid. Kan? So macam ni lah, nanti kita tengok buat kerja azan. Dia bro, aku memang boleh dengar kan. Dia kata, bro, you want to take a break or not? You know, I want to take a break, I nak minum kopi, pergi sembahyang lah. Okay, sembahyang. You know? So memang best lah. And then memang area tu memang ada, dekat area tu belakang masjid tu ada kuil Hindu and ada gereja Kristian. So agak rare. So saya nak agama itu. So agak rare lah. Tapi senang nak kerja kita senang nak kerja dengan orang yang dia punya prinsip dan nilai hidup dia lebih kurang sama dengan kita. Saya memang ada kepercayaan. Memang dia ikhlas lah. Saya masih ada kepercayaan tu. Everybody, tak kira apa agama pun, kalau dia betul-betul berpegang dengan agama dia akan baik. Baik bukan yang ustaz ada cakap episode lepas saya cakap pasal baik tu. Certain level. Yang Allah cakap kan, bukan yang manusia cakap, tapi maksudnya yang baik lah, baik. Betul. Ada benda-benda yang common. Kita ada universal values lah. Hargai ibu bapa. Betul. Lebih kurang bersyukur, jangan menipu. Lebih kurang jangan menipu, jangan hurt people, bersabar. All this, almost all religions ada. So senang lah. Itu dia sebenarnya bukan religion dia, tapi memang fitrah. Allah Taala bagi kita ni hidayah yang betul-betul fitrah dia panggil. Hidayah fitrah ni memang manusia semua dia. Allah Taala bagi. Tapi alhamdulillah Allah Taala kurniakan kita hidayah taufik, hidayah Islam dan sebagainya. Alhamdulillah. Tak, sebab saya tengok orang-orang yang buat jahat, yang bunuh orang, kan? Betul. Yang bunuh orang, yang mencuri, yang apa, memang yang tak agak universal lah. Tak dekat. Universal bukan agama kita je. Kan? Okay. InsyaAllah nanti lah next. InsyaAllah. Habis it? Okay. Semua ada isu kan? Okay, tulis kat. Tulis. 2020 kita dah berbual, insyaAllah kita dah lalu. Kita dah insyaAllah kita apa macam saya cakap dengan tim kita satu lagi daripada Rich dengan Atika. Kita orang pun ada cuba satu usaha dengan dia orang. InsyaAllah. We always say that every step Allah kuatkan, make kita punya intentions get purer. Amin. Kita punya objectives get clearer. Intentions purer, objectives clearer, efforts stronger, insyaAllah. InsyaAllah. Kita fokus a bit of doa, insyaAllah. Kita dah tahun 2021 hujung tahun. Doa hujung tahun. Kalender Rumi. Kalender Masih, kalender Nasrani, kalender apa nak sebut. Doakan saya jumpa jodoh, Ustaz. Yes. Itu okey, itu kita doa. Tak nak doa jumpa je. Tak. Betul juga kan. Patutlah selama ni tak kahwin-kahwin lagi. Doa izin dia.
Duduk dalam studio nak jumpa siapa? Online sekarang banyak kan. Online bro. Jadi bukan sekadar jumpa lah, mudah-mudahan berjodoh lah dengan dia tu kan. Dan mudah-mudahan bahagialah kan dengan orang yang terbaik kan. Ustaz doa kita dua aminkan. Yes. Kenapa kau dua je? Tak, kita Untuk dia. Yang jodoh lah. Jadi dapat dua. dah cukup dah tu. Dah doa dah tu. Kalau macam tu kena doa Doa dah belakang tu. dia. Baru malaikat Yes, okay. malaikat semua kau pun dapat juga. Okey. Nanti kita kena separate session nanti. Okey. Apa pun kita baca Fatihah lah, Fatihah kan. Yang diajarkan kepada kita oleh para ulama setiap kali. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli su'lin ma'mul wa salih syai'in zahiran wa batinan fid din wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman ahsana ilaina wa liman awsana ilaina wa liman awsana bid du'a wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا وعلى القدر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق كل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء ناظ بالخير نكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن يأتينا رسول من واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Irwan Muhibbin bersama-sama dengan Ultimate dan Ustaz Syed Kadir dalam rancangan Duduk. Kami nak duduk, bincang dan faham topik yang menarik bersama-sama dengan tetamu yang istimewa. Let's go! Duduk dulu, rujuk dulu kalau dibelenggu buntu, tunggu dulu. Tolong tenang, jangan berang mesyuarat lagi senang dari rentak perang. Jangan bimbang, kita berbincang dengan tutur terbilang cakapan pakar bidang. Biar kata bersilang pendapat melintang tapi tak melampau sampai adabnya tersimpang.